Dia orang mungkin terkejut lah, itu mungkin pertama kali dan tempoh 50 tahun mungkin itu baru berlaku insiden banjir di situ. Dia berbeza dengan masyarakat di Pantai Timur yang mungkin acara banjir ni adalah banjir acara tahunan. Kerugian akibat kebakaran pada tahun 2021 melibatkan sebanyak 1.8 bilion. Kebakaran terbuka yang meliputi banyak barang, ada yang di hutan, ada semak dan ada kebakaran sampah juga gitu. Balik bercuti, tinggalkan rumah macam tu, kita kena pastikan tu suis ditutup. Yang itulah, kenderaan diservis dengan baik, dia kenderaan supaya perjalanan lancar bermula daripada selamat pergi selamat balik. Di sini saya ingin menerangkan perangkaan bagi tahun 2021, di mana secara keseluruhan bilangan panggilan yang kami terima sebanyak 167,989 panggilan, di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 35,902 merupakan panggilan kebakaran, manakala sebanyak 84,449 melibatkan panggilan penyelamatan, dan sebanyak 47,467 lagi adalah panggilan berkenaan tugas-tugas khas, dan selebihnya iaitu sebanyak 171 panggilan adalah merupakan panggilan palsu. Berdasarkan perangkaan 2021 menunjukkan perangkaan tahun 2021 yang telah kami rekodkan sebanyak 70 melibatkan statistik kematian, kebakaran melibatkan 79 mangsa, manakala kematian yang disebabkan oleh penyelamatan sebanyak 1,593 mangsa, manakala lemas sebanyak 306 mangsa. Manakala yang cedera untuk kategori kes kebakaran sebanyak 361 mangsa yang terlibat, manakala penyelamatan melibatkan 5,372 mangsa dan lemas 3 mangsa. Manakala jumlah mangsa yang kami berjaya selamatkan bagi kes kebakaran sebanyak 1,428 mangsa, manakala untuk penyelamatan sebanyak 8,005 mangsa dan lemas sebanyak 101 mangsa. Kerugian akibat kebakaran pada tahun 2021 melibatkan sebanyak 1.8 bilion, manakala harta benda yang diselamatkan daripada kebakaran tadi sebanyak 8.9 bilion. Pencapaian respon time Jabatan Bomba pada tahun 2021 adalah sebanyak 65.13%. Manakala National Average Response Time yang kami catatkan bagi tahun 2021 adalah sebanyak 8.54 minit. Kebakaran terbuka yang meliputi banyak barang, ada yang di hutan, ada semak dan ada kebakaran sampah juga gitulah yang menyebabkan kebakaran. Yang sini lah yang kita sering hadapi lah dalam bentuk kalau dia skil yang kecil yang macam itulah. Kalau yang skil yang besar kebakaran ni dia terutamanya melibatkan kebakaran api tanah gambut. Itu bila operasi itu melibatkan skil yang besar dan mungkin hari operasi yang lebih lama lah. Bagi setiap kes kebakaran tu setiap tu punca dia berbeza lah. Okey, kat sini mungkin saya nak sentuh dari segi kebakaran api tanah gambut lah. Dia biasa berlaku pada musim kering. Musim kering di mana hujan lama tak berlaku, di mana kita punya struktur tanah terutama di pantai barat ni kan, tanah gambut, bila paras air tu terlalu turun, so dia disebabkan rongga-rongga yang wujud kat situ, dan kita ada di atas ada pula elemen pembakaran juga, so dekat situlah kebakaran api tanah gambut tu bermula daripada mungkin operasi nak buka tanah, nak buat penanaman semula situlah, atau pembakaran longsoran kayu. So dari situ dia merebak kepada seterusnya lah, skala yang lebih besar. Bagi satu operasi ni kita mencukupi dari segi pengetahuan, pengalaman, dari segi keanggotaan mencukupi, dan juga dari segi peralatan dan jentera. Semua kami mencukupi, melibatkan elemen-elemen kenderaan jentera, juga melibatkan kenderaan di air lah macam bot dan semualah. Ya, insyaAllah kita dapat membantu apa keperluan sebagai insiden yang diperlukan. Kebakaran ni banyak punca lah, sama ada kebakaran struktur, kebakaran kenderaan ataupun kebakaran terbuka lah.
Menyebabkan ini. Bagi kes ni dia punya segi kes yang banyak menyebabkan kebakaran terbuka. Ya, yang lain-lain itulah. Maknanya kita hadir ataupun kita respon banyak kategori kebakaran yang saya sebut tadi lah. Kebakaran terbuka. Manakala dari segi penyelamatan kita adalah banyak beberapa kategori penyelamatan lah, bermula daripada menyelamat kemalangan, menyelamatkan mangsa di air, mencari dan menyelamat mangsa yang hilang di hutan, dan juga menyelamat kes-kes melibatkan haiwan jugalah, kita akan respon jugalah. Manakala yang penyelamatan di air macam saya sebut tadi lah, dia bagi yang kita hadir biasa kita respon kepada kes-kes yang kita terima melibatkan mangsa yang lemas lah, operasi mencari dan menyelamat mangsa-mangsa. Bagi perjalanan banjir besar ni, kami setiap tahun biasanya, terutama sekali sebelum berlaku insiden ataupun fasa banjir tersebut, kami biasanya dari segi peringkat jabatan maupun agensi berkait telah berbincang, bermesyuarat untuk membuat persediaan lebih awal lah, terutama dari segi kita latihan, lagi satu kesediaan peralatan atau jentera lah, dan dalam masa yang sama kita mengumpul juga maklumat-maklumat daripada agensi lain di mana yang kawasan yang orang kata mudah terjejas. Dia ada yang kawasan yang mudah dinaiki air, kawasan yang kita spot lah, kawasan yang mudah dinaiki air, kawasan jalan yang mudah terputus disebabkan air naik, dan juga kita tebing-tebing yang mudah runtuh lah bila terima hujan. Ini spot-spot ni kita dapat maklumat daripada agensi ni, dan kita bersedialah daripada masa bila kita nampak hujan satu dari trend, balai ni tadi dia dah automatik, sama ada dia akan buat pemantauan. Itulah, pemantauan ni banyaklah. Kalau kawasan-kawasan berpadan dengan pantai pun dia dua tempat dia akan buat pesisir pantai, di jalan-jalan yang mudah-mudah, yang spot-spot yang kita nyatakan tadi lah, supaya semasa pemantauan ni sekiranya berlaku insiden, kita orang respon lebih cepat lah, mudah lah. Kita bermula daripada mana kita terima lah, bukan daripada balai je lah. Pemantauan yang agensi kami buat sendiri pun kita ada buat apa ni, bila ada hujan lebat kawasan-kawasan, kita dah minta balai semua buat pemantauan lah. Di sini saya nak share data yang kita rekodkan lah untuk monsun barat daya ni. Okey, data kami bermula daripada 4 Mei ni lah. 4 Mei sehingga yang terakhir aktiviti kami adalah pada 28 Jun itulah. Dan berdasarkan tarikh 14 Mei tu sehingga kini kami telah melakukan sebanyak 264 pemantauan kawasan lah, saya seperti maklum tadi. Kita pemantau lah, manakala melibatkan 33 operasi pemindahan mangsa. Manakala ada 2 aktiviti pemindahan pesakit ini, daripada semua melibatkan semua negeri ini, di mana jumlah mangsa yang telah bomba berjaya selamatkan, pindahkan untuk seluruhan bagi tempoh tersebut ada sebanyak 275 mangsa. Mangsa-mangsa ini kita selamatkan dan kita akan pindahkan ke kawasan yang selamat lah. Dan biasanya mangsa ni sama ada dia pergi ke rumah saudara ni ataupun dia masuk kepada pusat pemindahan sementara lah, PPS. Mungkin terkejut lah, itu mungkin pertama kali dalam tempoh 50 tahun mungkin itu baru berlaku insiden banjir di situ. Dia berbeza dengan masyarakat di Pantai Timur yang mungkin acara banjir ni adalah acara tahunan. So dari segi pemahaman, dari segi penerimaan dia mungkin berbeza dia lah. So pendekatan itulah yang saya nak. Cuma dari segi semasa pengalaman saya masa banjir itu, yang kita hadapi masalah ada dari segi bila telco ni tak dapat berfungsi dengan baik, sebab dia akan menyebabkan isu daripada mangsa sendiri, mangsa dengan keluarga mangsa tak dapat berhubung, so dia akan menghubungi kita lah untuk tujuan mencari mangsa itulah, untuk mencari kenalan dia, untuk menyampaikan apa ni, dia tak boleh masuk ke kawasan tu, komunikasi terputus. So dia maknanya kita gagal dari segi nak dapatkan maklumat lengkap daripada masyarakat tersebut lah. Itu yang kami hadapi dari segi sebenarnya lah. Tapi dari segi jabatan kami, dari segi peralatan dan apa yang kami ada ni mencukupi lah untuk kami respon satu insiden tu. Saya ada beberapa 3 perkara lah di tempat yang berbeza lah. Dari segi pertama, daripada keselamatan kebakaran di rumah sendiri, sama apa di rumah ataupun di tempat kerja, juga kalau anak-anak keselamatan di asrama semua, keselamatan kebakaran. Yang kedua dari segi keselamatan di jalan raya, nanti saya sentuh saja. Dan kedua, yang ketiganya dia berkaitan dengan keselamatan di air. Dia perkara-perkara macam ni melibatkan terutamanya bila ada sepanjang cuti sekolah, di mana jalan raya kita mudah menerima kepadatan kenderaan,
keluarga mula merancang untuk berkelah, berpiknik di tempat-tempat rekreasi, terutama macam di tepi laut ataupun di sungai. Dia buat masa pula mungkin cuti sekolah tersebut merupakan musim hujan ke apa kan, so banyak elemen-elemen ni perlu rancang dan perlu perhatikan betul-betul lah, ya. Balik bercuti, tinggalkan rumah macam tu, kita kena pastikan tu suis ditutup, ya, betul lah. Kenderaan diservis dengan baik, dia kenderaan supaya perjalanan lancar, bermula daripada selamat pergi selamat balik macam tu. Kerana berada di air, pastikan mahir dari segi tengok cuaca. Takut kalau kat sungai, takut air pasang orang kata kepala air, ditipu kepala air. Kalau ke laut kena pusaran air tengah kan, pusaran air familiar macam mana pantai dia kan, kena pasal banyak kes-kes ni yang melibatkan ni bukan melibatkan penduduk setempat sangat lah. Dia biasanya daripada pengunjung-pengunjung yang datang ke pusat rekreasi lah, dia tak mahir keadaan sekeliling.